Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk berkenaan seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kitab yang menjadi rujukan kita pada malam ini ialah kitab Al-Kawkabul Anwar ala Iqdil Jawhar fi Maulidin Nabi Al-Azhar sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan sebuah kitab syarahan huraian kepada teks kitab Maulid Al-Barzanji. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan teks daripada Maulid Al-Barzanji yang berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was siddiqiyyah. Wa minas sibyani Aliyun wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbata Allahu biha qalbahu wa waqah. Wa minal mawali Zaid bin Harithata wa minal ariqa'i Bilalun alladhi azzabahu fillahi Umayyah. Wa awlahu maulahu Abu Bakrin minal itqi ma awlah. Thumma Uthman wa Sa'dun wa Sa'idun wa Talhatu wa Ibn Aufin wa Ibnul Ammati Safiyyah wa ghairuhum mimman anhalahu as-siddiq rahiqat tasdiqi wa saqah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah tadi teks yang dibacakan berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum kita menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita akan membincangkan ataupun menyatakan beberapa poin isi penting berkenaan tajuk kita pada hari ini. Yang pertama, biodatanya. Yang kedua, sebab keislamannya. Yang ketiga, sebab gelaran As-Siddiq. Yang keempat, kelebihannya. Yang kelima, kewafatannya. Poin yang pertama, biodata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abdullah. Nama gelaran beliau yang masyhur selepas Islam ialah Abu Bakar. Sebelum kenabian, nama beliau digelar dengan Atiq. Atiq ini artinya orang yang dibebaskan. Beliau juga digelar oleh Rasulullah SAW sebagai Atiq. Ada satu hadis Nabi SAW, Man arada an yanzura ila atiqi minan nari falyanzur ila Abi Bakrin. Man arada an yanzura, barang siapa yang ingin melihat, ila atiqi minan nari, kepada orang yang dibebaskan daripada neraka, falyanzur, maka lihatlah, ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, maka lihatlah Sayyidina Abu Bakar, itulah orang yang dibebaskan daripada api neraka. Begitu juga Sayyidah Khadijah sebelum kenabian telah menggelar Sayyidina Abu Bakar sebagai Atiq. Dikatakan juga Atiq ini ialah gelaran yang diberikan oleh Salma. Siapa itu? Bonda kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya ibu ini setiap kali melahirkan anak lelaki tidak
panjang umur anak lelaki itu. Kana la ya'ishu laha walad, tidak hidup lama anak lelaki. Akan tetapi setelah melahirkan Sayyidina Abu Bakar, ibunya istaqbalat bihil Ka'bah, ibunya menghadapkan Sayyidina Abu Bakar ke arah Ka'bah, kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, hadza atiquka minal mauti, inilah orang yang kau bebaskan daripada kematian. Fahab huli, maka berilah aku peluang membesarkannya, mengasuhnya. Maka dengan izin Allah membesarlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak meninggal kecil seperti saudara-saudaranya yang sebelum itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu orangnya bertubuh tinggi, kurus, putih warna kulitnya dan dahinya luas ke hadapan. Dikatakan juga ruas-ruas atau sendi-sendi jemarinya tidak penuh dengan daging, maksudnya kuruslah. Baik. Nama ayahanda beliau Sayyiduna Utsman, namanya Utsman ibnu Amir bin Amru bin Sa'ad bin Ka'ab bin Taim bin Murrah. Gelarannya ialah Abu Quhafah. Itu gelaran bagi bapa kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah. Dan daripada datuknya yang keenam, datuknya Sayyidina Abu Bakar, datuknya yang keenam itulah Murrah, bersambung keturunan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya datuk yang keenam bagi Sayyidina Abu Bakar itulah datuk yang keenam bagi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya bersambung pada pada Murrah. Baik. Murrah ini ada 3 orang anak, namanya Kilab, Taim dan Yaqazah. Daripada Kilab keturunan ke bawah, itulah yang melahirkan Nabi SAW. Adapun daripada Taim ke bawah, itulah yang melahirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama bonda Sayyidina Abu Bakar ialah Salma bintu Sakhar. Salma bintu Sakhar. Salma bintu Sakhar bin Salma bintu Sakhar bin siapa? Bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad. Digelar sebagai Ummul Khair. Jadi Sayyidina Abu Bakar namanya Abdullah, gelarannya Abu Bakar. Sayyidina Utsman, iaitu bapanya Utsman, tapi digelar Abu Quhafah. Ibunya Salma, digelar Ummul Khair. Ummul Khair Abu Quhafah Abu Bakar. Nama penuh Abdullah Utsman Salma. Itu biodata Sayyidina Abu Bakar dan ibu bapanya radhiyallahu anhu. Poin yang kedua, sebab keislaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antara sebab keislaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah beliau mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik ini dari sudut bahasa artinya kekuatan. Dari segi istilahnya, kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal soleh. Antara sebab yang kedua, antara sebab Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam ialah beliau sendiri merupakan teman rapat atau sahabat karib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai adat kebiasaan orang yang berteman rapat, beliau sering berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, dari pergaulan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat melihat keindahan akhlak, kebijaksanaan, budi pekerti, amanah dan lain-lain sifat yang baik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang menyatakan tentang keislaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar sedang bersama-sama dengan seorang rakannya, iaitu Hakim bin Huzam. Tiba-tiba datanglah hamba kepada Hakim bin Huzam ini dan berkata, Inna ammataka Khadijah taz'umu fi hadzal yawm anna zawjaha nabiyyun mursalun mislu Musa.
wahai tuan, sesungguhnya ibu saudara tuan, hamba si hakim ni tadi, hamba hakim ni tadi berkata kepada beliau, wahai tuan, sesungguhnya Sayyidah Khadijah, ibu saudara tuan, menyatakan bahawa pada hari ini suami beliau adalah seorang Nabi yang diutuskan seperti Nabi Musa alaihissalam. Sejurus mendengar pernyataan ataupun perkhabaran daripada hamba kepada hakim tadi, maka Sayyidina Abu Bakar pun perlahan-lahan, diam-diam pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an khabarihi, maka Sayyidina Abu Bakar bertanya tentang kebenaran tentang cerita yang didengar tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakanlah begitu begini dan menyatakan tentang bahawa malaikat Jibril datang membawa wahyu. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Sadaqta bi abi anta wa ummi wa ahlu sidqi anta." Engkau memang benar wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau memang ahli kebenaran. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau, wahai Muhammad, adalah pesuruh Allah. Daripada situlah beliau mendapat gelaran As-Siddiq. Ada sebuah hadis Nabi SAW tentang sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ibn Ishaq, tokoh sirah yang terkenal, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma da'autu ahadan ila al-islami illa kanat 'indahu qubwatun wa taraddudun wa nazarun illa Abu Bakrin ma akama anhu hina zakartuhu wa la taraddada. Ma da'autu ahadan, tidaklah aku menyeru seseorang ilal islami, kepada ajaran agama Islam, illa kanat indahu qubwatun wa taraddudun wa nazarun, melainkan apa? Indahu qubwatun yang ini ta'akhur ataupun kurang sambutan. Rasulullah SAW ajak kepada agama Islam, orang itu kurang sambutan, ataupun orang itu ragu-ragu, ataupun orang itu nantilah saya fikir dulu, ataupun keep in view, illa Abu Bakr, kecuali Abu Bakar, ma'aka ma'anhu, Sayyidina Abu Bakar tidak bertangguh, tidak berlengah-lengah, hina zakartuhu, ketika aku menyebut untuk mengajak beliau kepada Islam, wala taraddada, dan tidak ada ragu-ragu. Begitu Rasulullah mengajaknya kepada agama Islam, langsung disambut oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Poin yang ketiga, sebab mengapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu digelar As-Siddiq. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan sebahagian tafsir menyebutkan bahawa wallazi jaa'a bis-sidqi, yang dimaksudkan dengan orang yang datang dengan kebenaran, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, yang dimaksudkan dengan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan antara sebab lain Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq ialah di saat peristiwa Isra' dan Mi'raj didustakan oleh ramai orang, dan ini menyebabkan keimanan orang Islam pada waktu itu sedikit tergugat. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cepat-cepat membenarkan dan mempercayai tanpa sedikit keraguan pun. Itulah antara sebab beliau digelar sebagai As-Siddiq.
Poin yang keempat, kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu pernah ditanya, kenapa ya Sayyidina Abu Bakar ni sering didahulukan, sering disebut-sebut, sering dinaikkan namanya, seolah-olah tidak ada sahabat lain selain daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar. Beliau menjawab, li'annahu kana afdaluhum islaman hina aslama. Kerana Sayyidina Abu Bakar orang yang paling afdal Islamnya ketika dia memeluk Islam. Falam yazal kadzalika hatta qabadahu Allah Ta'ala. Maka beliau sentiasa dalam keadaan pengamalan Islam yang elok itu sehinggalah wafat. Baiklah. Poin yang pertama, sebab kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau merupakan lelaki yang pertama memeluk Islam. Sebab dalam teks baru janji yang saya bacakan tadi, wa awwalu man amana bi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari wa siddiqiyya. Orang lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar, iaitu orang yang menemani Nabi di dalam perjalanan hijrah ke Madinah, menemani Nabi di dalam gua, dalam peristiwa perjalanan hijrah ke Madinah. Dan beliau digelar As-Siddiq. Beliau memeluk Islam bukan seorang diri, tetapi beliau mengajak orang lain. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni ingin kebaikan kepada dirinya dan juga orang lain. Dia tidak kedekut. Oleh itu beliau mengajak kepada orang-orang lain untuk memeluk Islam, seperti sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Affan, Sayyidina Talha, Sayyidina Az-Zubair, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan lain-lainnya. Di saat beliau mula-mula memeluk Islam, beliau memiliki 40,000 dirham. 40,000 dirham. Satu dirham 2.975 gram. Kita darabkan dengan anggaran RM30 lah. Bolehlah 30. Mungkin RM20, 30, RM35. Tapi kita buat anggaran RM30 lah satu dirham. 40,000 dirham darab RM30. Nilainya sama dengan RM1.200.000 Malaysia. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar dengan jumlah sebanyak itu? Beliau membelanjakan ke jalan Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara seimannya. Iaitu siapa? Sayyidina Bilal, Sayyidina Amir bin Fuhairah, Sayyidatuna Zinnira, Sayyidatuna An-Nahdiyah dan anak perempuannya. Dah 5. Jariyah Bani Mu'ammal, iaitu seorang hamba daripada Bani Mu'ammal, dan seorang wanita bernama Ummu Ubais. Dengan wang atau harta aset sebanyak ini, beliau menyelamatkan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam daripada seksaan orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka ni juga terhutang budi, terhutang nyawa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Segala apa kebaikan yang melakukan, sudah pasti Allah mencatatkan pahala dalam timbangan amalan kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Beliau ini sentiasa ada bersama Nabi SAW di saat musafir, berpergian, ataupun di saat tinggal menetap di Madinah. Maksudnya, kalau nak mencari Sayyidina Abu Bakar, lihat Rasulullah di mana, di situlah ada dia. Kalau nak mencari Rasulullah, lihat di mana Sayyidina Abu Bakar, di situlah ada Rasulullah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi, sentiasa bersama-sama di mana jua. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar merupakan satu-satunya sahabat yang mendapat anugerah. Anugerah apa? Menemani Nabi SAW di dalam Gua Sur dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Ada ramai sahabat lain, tapi Sayyidina Abu Bakar yang dapat peluang ini. Sayyidina Abu Bakar yang dapat anugerah ini. Sehingga kan di dalam surah At-Taubah ayat ke-40 ada ayat yang berbunyi idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Idh huma, ketika dua orang itu berada di dalam gua. Siapakah dua orang itu?
Sudah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada orang lain. Habis sahabat-sahabat yang lain tu, mereka tidak menemani. Mereka datang dan pergi. Contoh, yang membawa bekalan, yang membawa kambing untuk memberi minuman dan mendapatkan berita-berita daripada kota Mekah. Mereka tidak duduk dalam gua bersama-sama Nabi. Yang hanya ada dalam gua ialah Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Yang keempat, kelebihannya adalah posisi Sayyidina Abu Bakar. Selain Sayyidina Abu Bakar ni merupakan bapa mertua kepada Nabi SAW, beliau juga posisinya umpama menteri kepada Rasulullah. Tempat Rasulullah bertanya, bermesyuarat, berbincang, mendapatkan mendapatkan fikiran-fikiran yang bernas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ahli sirah bersepakat bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah ketinggalan dalam setiap peristiwa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga ahli sirah bersepakat bahawa beliau manusia paling afdal selepas para nabi dan para rasul. Jadi tidak patutlah Sayyidina Abu Bakar ini dihina ataupun dicaci ataupun dimaki hamun. Tidak patut macam tu. Sebab apa? Sebab kelebihannya sangat banyak, jasanya sangat banyak. Yang kelima, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang paling bernas pendapatnya dan paling sempurna akalnya. Oleh sebab itu tidak hairanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihnya seolah-olah beliau ni adalah menteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat, berbincang dan sebagainya. Yang keenam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam ramai-ramai sahabat Nabi ini, beliau yang paling mahir menghuraikan mimpi. Yang ini disahkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Sirin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, selepas Rasulullah SAW, orang yang paling mahir menghuraikan mimpi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan orang Quraisy yang paling mahir dalam bab susur galur nasab keturunan. Umpamanya begini, Fulan bin Fulan daripada kabilah mana? Oh, Sayyidina Abu Bakar tahu. Dia daripada kabilah ni, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, sampailah atuk nenek moyang ke atas. Fulan bin Fulan daripada kabilah mana? Daripada mana? Bin siapa? Sini, sampai ke atas. Dia tahu semua susul galur orang Quraisy. Paling mahir dalam bab nasab. Yang ke-8, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan tokoh pemimpin Quraisy yang kaya harta, berakhlak mulia, dermawan pula tu. Oleh sebab itulah beliau disayangi, disenangi oleh masyarakat di sekitarnya. Dalam hadis Nabi SAW, Sahih Bukhari nombor 3662 dan Sahih Muslim nombor 2384, Sayyidina Amr bin Al-As berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilaika?" Dalam banyak-banyak manusia ni, mana satu manusia yang kau paling cintai, yang kau paling kasihi, yang kau paling sayangi? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oh, yang pertama sekali yang disayangi oleh Rasulullah ialah Sayyidah Aisyah. Qultu minar rijali, kata Sayyidina Amr, itu daripada perempuan ya Rasulullah. Daripada lelaki pula. Qala, sabda Nabi SAW, abuha. Rasulullah kata, bapanya siapa? Sayyidah Aisyah lah. Siapakah bapa Sayyidah Aisyah? Sayyidina Abu Bakar lah. Jadi orang yang paling dicintai, dikasihi oleh Rasulullah SAW ialah daripada kalangan wanita ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah, isteri baginda Nabi SAW, dan juga orang lelaki yang dikasihi oleh Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu, summa man? Kata Sayyidina Amr bin Al-As. Nama dia tak naik ni.
Kita tak tahu sama ada Rasulullah sebut tak nama dia. Summa man, kemudian daripada lepas dua orang itu siapa lagi? Fadzakara rijalan. Maka Rasulullah sebutlah nama-nama orang sahabat lelaki yang lainnya. Dalam hadis ni tidak sebut. Rasulullah menyebut nama Sayyidina Amr bin Al-As. Yang kesembilan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meriwayatkan sebanyak 142 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis ini dibawa, dipindahkan daripada zaman sahabat kepada zaman tabi'in, zaman tabi'in kepada zaman sehinggalah zaman kita. Siapakah antara orang yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar pula? Sudah tentulah dua orang yang paling dekat dengan itu, Asma dan Aisyah. Sayyidah Asma dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Umar, Uthman, Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Barzata, Abu Hurairata, Abu Umamata, lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada juga seperti ada juga tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nampak macam sedikit, tapi itulah sumbangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak mahu ketinggalan dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada buah tangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada generasi seterusnya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan pada 2 tahun 3 bulan selepas peristiwa serangan tentera bergajah ke atas kota Mekah. Dan kita telah sampai ke poin yang kelima, iaitu kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada 22 Jamadil Akhir tahun ke-13 Hijrah. Kalau orang Indonesia cakap tutup usia, maknanya beliau meninggal atau wafat pada usia 63 tahun selepas memerintah kaum muslimin selama 2 tahun 3 bulan beberapa hari. Isterinya Asma binti Umais menjadi tukang mandi jenazahnya, manakala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pula menjadi imam solat jenazahnya. Di manakah beliau dimakamkan? Beliau dimakamkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada gambar tentang makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar, dan kedudukannya begitulah. Makam Rasulullah di sebelah kiri ini, dan di tengahnya ada Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Abu Bakar, dan di akhir sekali ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu saja perkongsian kita pada kali ini tentang sejarah ringkas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan wal afu minkum.